Pada episod yang lalu, kita dah bawa kepada anda spot rare iaitu Biara Sumela yang terletak di Pergunungan Zigana dan spot nak layan lamb chop terbaik di Trabzon, Turki. Hari ini adalah episod terakhir kami berada di Trabzon. Episod 9 kali ini kita akan ke lokasi bersejarah di mana kita akan ke rumah Sultan Sulaiman Al-Kanuni dilahirkan yang berada di kota Trabzon. Dan kemudian menuju ke wilayah Samsun pula. Jom kita layan. Okay guys, hari ini hari baru kami. So sekarang ni kita masih berada di Trabzon. Dan insyaAllah kita akan mula bergerak menuju ke Trabzon Castle dulu, ataupun dipanggil sebagai Walls of Trabzon. So dekat Walls of Trabzon ni adalah seperti dinding kubu juga dan juga castle, di mana di dalam castle tu nanti kita akan pergi ke rumah tempat kelahiran Sulaiman Al-Kanuni, ataupun dipanggil Sulaiman the Magnificent. Pejam celik, rasa macam sekejap sangat kami di wilayah Trabzon ni. Rasa macam tak puas je menikmati keindahan alam dan seni bina yang unik yang ada di sini. Okey, kali ini kami nak bawa anda jalan-jalan di kota Trabzon sendiri. Dan kita akan singgah dahulu di sebuah tinggalan sejarah yang unik berusia ribuan tahun, iaitu Walls of Trabzon atau dipanggil Trabzon Kalesi yang bermaksud Istana Trabzon. Perjalanan kita kali ini sejauh 7.6 km sahaja kalau dari airport Trabzon. Walaupun namanya Istana Trabzon, ia bukanlah sebuah castle tetapi berfungsi sebagai tembok pertahanan. Memang cantik kerana ia terletak berdekatan dengan Laut Hitam. Okay guys, so sekarang ni kami sudah sampai di Trabzon Castle. Okay, rupa-rupanya Sulaiman Kanuni punya rumah bukan di dalam itu, tapi berdekatan. Selepas ini kita akan pergi. Okay, jadi ini adalah Wall of Trabzon. Nampak tu ada lukisan tu. So sekarang kita berada di Queen's Restaurant untuk menuju ke Wall of Trabzon. Jom. Walls of Trabzon ni antara spot cantik juga untuk anda nak bergambar. Suasana di sini yang berangin dan menenangkan memang terbaik. Apa yang buatkan kami kagum dengan Trabzon Turki ni, mereka masih mengekalkan tinggalan-tinggalan sejarah yang berharga ni. Kita boleh lihat kesan sejarah ketamadunan zaman dahulu yang kita boleh kutip pelajarannya. Kita boleh lihat bagaimana tembok-tembok hebat ini boleh ditembusi akibat tindakan khianat dan barisan umat yang tidak bersatu padu akibat kepentingan peribadi, selain dari menjadi tarikan pelancongan. Okey, selesai dah kita shooting di area Wall of Trabzon ataupun Trabzon Castle, dan kemudian kita nak pergi ke depan lagi, iaitu Sulaiman Kanuni punya rumah tempat dia lahir. Tu dia. Memang cantik kawasan di sekitar kota Trabzon ni guys. Ada taman-taman dan landscape yang cantik. Okey, seterusnya kita ingin ke rumah di mana Sultan Sulaiman Al-Kanuni dilahirkan. Dalam Turkish ia dipanggil Kanuni Evi. Evi ni bermaksud rumah saya. Dia memang tak jauh pun dari Wall of Trabzon ini, iaitu 1.4 km sahaja dalam lebih kurang 5 minit perjalanan. Untuk berjalan di sekitar kota Trabzon, kita boleh park di parking yang disediakan dalam 6 Turkish lira sahaja untuk 30 minit yang pertama guys. Kami sarankan untuk explore dengan berjalan kaki, barulah orang kata feels like local kan. Okay guys, sekarang kita berada di Pekan Trabzon dan kita nak berjalan-jalan sekejap. Kita nak pergi tengok di rumah kelahiran Sulaiman Al-Kanuni. Dan dalam masa yang sama kita pusing-pusing lah. Pekan Trabzon ni kan tak sah lah kalau datang jauh macam ni kita tak menikmati street food ataupun kita mencari gastronomi experience di sekitar kawasan Trabzon ni. Very nice.
Dari car park, kita hanya perlu berjalan kaki sedikit sahaja untuk ke Kanuni AV. Kawasan sekitar kota Trap Zone ni pun tenang je suasana dia. Memang best lah. Jalan-jalan macam ni, kita travel, tak terikat kepada tempat-tempat shopping. Kita nak betul-betul explore dan menikmati history dan juga orang kata culture and the people yang ada dekat Trap Zone ni guys. Dalam perjalanan kita boleh lihat masjid yang cantik yang dibina sejak era Byzantine lagi, yang dipanggil Orta Hisa Fatih Jami, yang pada asalnya merupakan sebuah gereja dan biara yang kemudiannya diubah menjadi masjid semasa pemerintahan Uthmaniyah. Selain itu, Kanuni AV ini betul-betul terletak berdekatan patung berkuda Sultan Selim dan Kanuni Park. Sekarang ni kita dekat bangunan Sultan Sulaiman Al-Kanuni, culture dia tulis. So kita nak tengok sejarah-sejarah yang ada yang tersimpan di sini. So kita akan masuk dan kena bayar. Jom. Entry 10 lira. Okay. Kasut kena bersih So kena buka dia punya plastik, sarungkan kat kasut kita. Ini baru kita boleh masuk. Plastik. Merhabalar, hoş geldiniz. Welcome. Staf yang menjaga rumah Kanuni ni memang peramah dan tak sombong. Cuma masalahnya dia tak berapa nak fasih berbahasa Inggeris. Tak apalah, as long as kita boleh faham sikit-sikit pun jadilah kan. Kita bersama dengan monumen ataupun patung real proportion Sultan Mehmed Al-Fatih. Dan sekarang ni kita memegang pedang yang orang kata, oi, bertuah betul. Berat guys, saya tak boleh bayangkan dengan orang muda sekarang pegang pedang yang berat macam ni untuk berlawan. Memang powerful guys. Bukan dipercayai guys, saya jumpa Muhammad Al-Fatih dekat Trap Zone. Kan? Sihat? Alhamdulillah. Yes. Kita tak sabar untuk jumpa Sultan Sulaiman Kita Al-Kanuni. naik ke atas pula. Haydi. Türkçe, haydi, come on. Dalam rumah ni terdapat pelbagai sejarah yang menarik. Bermula dari paparan visual khalifah-khalifah Turki Uthmaniyah, replika saiz sebenar Sultan Muhammad Al-Fatih dan macam-macam lagi. Cuma satu masalahnya adalah info-info ni semuanya dalam bahasa Turki dan tiada translation. Kami terpaksa ambil gambar dan guna Google Translate image lah guys untuk ahli bahasa. Okay, sekarang ni dia nak bawa naik ke atas. Let's go. Let's go. Sampai saja di bahagian atas, kita boleh lihat replika saiz sebenar Sultan Selim di bahagian kiri dan Sultan Sulaiman Al-Kanuni di bahagian kanan. Boleh kata para sultan dulu-dulu ni memang tinggi-tinggi dan nampak nobel dan perkasa. Sultan Sulaiman Al-Kanuni merupakan Sultan Uthmaniyah yang ke-10, seorang negarawan Islam yang terulung di zamannya, dikagumi kawan dan juga lawan. Beliau menyebarkan Islam sehingga ke rantau Balkan di Eropah, meliputi Hungary, Belgrade, Austria, benua Afrika dan Teluk Persia. Inilah tanah tumpah beliau di mana tempat dilahirkan, iaitu kota Trap Zone, yang mana ketika itu ayahnya menjawat jabatan gubernur di wilayah Trap Zone. Okay, nak abah. Ni abah nak bagi tahu, yang ni Sultan Sulaiman. Tengok. Ni saiz sebenar Sultan Sulaiman. Ni pun Sultan Selim. Tengok, Selim tak dia. Ni ni abang tak tahu ni Sultan apa. Tapi bukan Red Velvet tau. Di bahagian atas kita boleh lihat gambar-gambar lama, barangan antik dan sejarah-sejarah individu yang telah banyak menyumbang kepada pembangunan kekhalifahan Sultan Uthmaniyah ketika dahulu. Dan ada satu ruang ini yang menceritakan perihal Mustafa Kamal Atatürk, sebuah nama yang sangat sinonim dan dikaitkan dengan punca kejatuhan sistem kekhalifahan Islam secara total pada tanggal 1924. So guys, ini adalah wilayah jajahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Sampai ke Morocco guys. Ini Fez. Nampak yang saya dah pernah pergi Morocco. Dan kemudian ini Selat Gibraltar. Yang sini dulu, saya ingat dulu saya menginap dekat Spain ni. Ini namakan sekarang Algeciras. Dekat sini kita akan jumpa Chef Shaun.
So dekat sini ada Granada, ni Granada. Ya, Cordoba. So Cordoba is Cordoba and Granada. So ini adalah wilayah kekuasaan Islam dahulu semasa fasa Umayyah, iaitu kerajaan Islam Andalusia di Andalusia. Kalau kita lihat daripada sini, Edirne adalah tempat kelahiran Al-Fatih lah. So bila di Istanbul, bayangkan wilayah jajahan Ottoman ketika ini. Wow, sangat besar guys. Very big. Ini Mesopotamia, Suria, Arabistan, semua ni. This is the Caliphate, Ottoman Caliphate. So big. Dan insyaAllah nanti kita akan bergerak daripada sini. Oh, kita akan pergi Erzurum, kita akan pergi Kars, Erzincan. Wah, Eastern Express bermula dari sini guys. Tiba-tiba je. Tak sabar guys. Sejarah-sejarah juga, tapi kita nak enjoy juga. Tahukah anda 80% penonton RayTV masih belum menjadi subscribers? Sokong kami dengan tekan butang subscribe untuk kami bina lebih banyak konten berkualiti dan automatik anda menyalurkan dana 100% penghasilan RayTV kepada asnaf dan anak yatim. Caranya mudah, subscribe dan sesudah subscribe tinggalkan komen bagi algoritma YouTube menjadikan video kami lebih dilihat dari berbilion-bilion video yang ada. Syahzada. Saya daripada Al-Fatih. Ya. Oh, Al-Fatih pakai mask. Sekarang zaman pandemik tak boleh buat apa. Okay. Habis. Ya. Allah. Jadi kat tiga belakang dia tu Dah. Kau macam Firamli tu. Okay, fight. Okay guys, gelak-gelak juga guys. Tapi ni satu benda yang menyeronokkan sebenarnya. Experience yang tak dapat dekat mana-mana. Satu benda saya nak kongsikan, sebenarnya kalau kata benda ni warna putih, sebenarnya di atas kepala setiap sultan itu adalah kain kapan mereka sendiri. Sebagai satu zikir, ingatan untuk dia orang mati je, dia orang kena tinggalkan satu kain kapan atas kepala untuk persemadian dia orang, terus menutupi semua yang mereka ada di dalam perut. Inilah rumah kelahiran Sultan Sulaiman yang kini dijadikan sebagai Kanuni Cultural House untuk mereka yang ingin mengetahui sejarah pembangunan kota Trabzon dan Turki secara am. Kata orang, mereka yang tidak mempelajari sejarah akan didenda dengan kesilapan yang dilakukan secara berulang-ulang. Semoga kita menjadi orang yang mengambil iktibar dari sejarah terdahulu. Seterusnya kami bergerak ke center untuk kita membeli belah barangan basah sedikit sebelum kami bergerak menuju ke lokasi yang seterusnya. Okay guys, kita dah sampai dekat dia punya betul-betul dekat township dia yang ada semua jenis bahan-bahan keperluan kita untuk kita masak di Samsun nanti. Tak kira lah Samsun dia tengah jalan ke. Telur ada, ayam ada, daging ada, sayur, buah semua dah cukup banyak. Nanti kita singgah sekejap nanti kita nak beli barang yang kita buat bekal pergi ke Samsun. Geram je tengok ayam-ayam ni kan. Macam-macam ada kat sini guys. Memang terbaik. Okay guys, dia memang best guys, dia punya tempat dia. Tengok tu kiwi dia. Dia buah pisang. Oish. Mak ai angkat sikit. Guys. Ya Allah. Yang paling best, barang-barang di Trabzon ni boleh tahan murah-murah. Lagi-lagi masa kami pergi ni, mata wang Malaysia lebih besar guys. Ada banyak buah-buahan, sayur-sayuran yang fresh-fresh. Kalau tengok di sini, ya Allah geramnya tu. Nanti kita beli brokoli tu. Salad dia. Salad dia. Masya Allah. Saya tak tahu Golden Elma ni, gitir ni apa? 5 Turkish lira saja. Tengok ni. Apple dia, wish, besarnya. Fresh. Okay. Ispanak. Okay guys. So ini adalah sayur yang dipanggil ispanak. 1 kilo 10 lira. 10 lira.
Jadi kita tengok dekat Google dah tulis dalam keluarga-keluarga spinach, keluarga, tapi dipanggil collard tadi, collard. Saya pun tak tahu, kita nak try lah nanti. Masak je apa yang ada kan. Ni 5 lira. Setengah kilo boleh? 5 lira. Heaven, jumpa sayur ni heaven. Broccoli one. Yeah. Apa asal kimak? Okay guys, so semalam kita borak dengan Semi kata ada dua cheese yang best, juga Akjabat dan juga yang biasa kita makan kimak. So ini adalah bentuk asli dia sebelum dipanaskan. Dia adalah gabungan cheese dan juga corn, iaitu jagung. Itu macam-macam harga guys. Oh, tengok heaven guys. Ni lah, dia bukan pasar ikan lah, tapi kedai ikan. Ni ikan yang ada dekat Trap Zone ni. Naik kopi dia, ikan bilis. Ni rupa ikan bilis. Selain itu, orang di sini pun memang peramah. Lagi-lagi bila tahu kami ada YouTube dan pakai baju ada tulisan TV. Sempat pula tu suruh subscribe. Okey, dah penat-penat berjalan, tak sedar dah tengah hari, perut pun dah lapar. Kami singgah makan di kedai Orta Isa Dona GC. Dia kalau makan ni semua, harga dia RM25. Dia akan bagi airan, air dia sekali dengan yang tu. Lepas tu ada roti. Dürüm 20. Tabii 20. Hemen. Et, aynen. Ayva. Et dürüm 20. Dona ni antara signature dish yang korang boleh try bila ke Turki. Boleh pilih nak konsep durum ataupun tidak. Durum ni kira wrap lah macam tortilla tu. Oh Zack, ambil yang besar Zack. Canlı böyle. Balık. Come to Papa. Oh guys, ini macam calon yang sesuai untuk kita guys. Seekor salmon fresh. Okay. Ada ke sini. صديقي الوحيد. الدرجة الأولى. Alhamdulillah. Seterusnya kami sambung ke kedai ikan bersebelahan kedai Dona tadi. Sekali terjumpa ikan salmon, terus dia sambar bila dapat tahu harga dia memang murah. Lagi-lagi bila owner kedai ni kata baru ambil dari laut. Kalau dia tipu dia berdosa guys. Mati pun seksa. Okay, kita on the way ke Hagia Sophia. Tak jauh ya daripada tempat kita berhenti market tadi tu, kat pasar tadi. Dia pun dalam 1.9 ke 2 km lah. 5 minit drive kita boleh sampai. So very nice view, cantik, seronok sebenarnya. Orang kat sini very friendly. Kira lah kedai mana kita masuk boleh katakan macam-macam lah kita experience. Dapat buah free, dapat layanan yang seronok, orangnya ramah. Something yang tak dapat lah di wilayah lain buat masa ni lah. Okay. Kita sudah sampai ke destinasi yang seterusnya, Hagia Sophia Jami' atau asalnya dipanggil Church of the Holy Wisdom. Ini adalah sentuhan ketamadunan Byzantine yang masih wujud dan antara daya tarikan di Trap Zone. Gereja Ortodok Yunani ini sudah berusia 700 tahun lebih dan pernah dijadikan masjid ketika Trap Zone ditakluk oleh Utsmaniyah pada tahun 1584. Kemudian dijadikan muzium dan akhirnya diangkat menjadi masjid semula pada tahun 2013 secara rasmi. Inilah bangunan yang juga pernah digambarkan sebagai salah satu contoh terbaik seni bina Byzantine satu ketika dahulu. Sentuhan interiornya yang sangat cantik dan kita masih boleh lihat lukisan-lukisan gereja yang masih kelihatan. Sewaktu kami sampai ke sini, cuaca di sini sangat berangin dan mendamaikan.
Okay guys, lepas kita orang solat jamak terakhir tadi, kita jamak terakhir asar. So kita sampai kat satu kedai ni dekat dengan Hagia Sophia Trabzon. So dia ajak minum sambil main down throat guys. Yes. Muhtar. Apa tu Zeki Baba? Oh, ya. Tamam abi. Dari satu sudut, bila kami experience keadaan ini, kita mampu lihat bagaimana peramahnya masyarakat setempat dalam melayani kami. Namun dari sudut Islami, kami tersedar betapa dalamnya kesan sekular yang menular ke dalam kehidupan masyarakat Turki pada hari ini. Dia ajak minum chai sekali di sini. Chai, tea, Turkish tea, drink. Kami yakin setiap kejadian yang Allah hadirkan buat kami sepanjang pengembaraan ini adalah untuk kami kutip pelajarannya agar kita mampu alirkan pada anak-anak kami di tanah air nanti. Okey, seterusnya sebelum perjalanan ke Samsun, kami beli sedikit kudapan untuk kami alas perut sepanjang perjalanan nanti. Kedainya bersebelahan saja dengan Hagia Sophia Jami' tadi. Tak sah kalau ke Turki kalau anda tak cuba menikmati keunikan roti Turki yang dipanggil simit ini. Inilah roti cincin yang ditaburi dengan biji-bijian yang dikenali julukannya sebagai bagel Turki. Walaupun kelihatan serupa, simit tidak seperti bagel, tidak direbus, akan tetapi roti ini dibakar. Dan jangan lupa baklava guys. RM55. Kita ada 3 jam perjalanan lagi. So kita akan melalui terowong ni. Kalau kita lihat depan ni ada terowong. So untuk menuju daripada Trabzon ke Samsun, memang kita akan melalui banyak terowong-terowong cantik guys. That's why korang kena try untuk driving. Memang kena try untuk driving. Selamat tinggal Trabzon. Pastinya kami akan bawa balik 1001 kenangan dan pelajaran sepanjang kami berada di wilayah Trabzon dan Rize Turki ini. Apapun perjalanan ke destinasi seterusnya perlu diteruskan, iaitu kita akan ke Samsun. Okay, Assalamualaikum guys. So Alhamdulillah Ustaz Syakir dah draft tadi. Kita dah sampai dah di penginapan kita di 14 Suite Hotel. So kita nak check in. Ayam ni kita gunakan tepung bestari. Pagi tadi breakfast Captain AA ada masak ayam goreng, tapi ada lebihan dia punya tepung-tepung tu. So kita perap, jadikan perapan. Ni hasil dia. Simple je. Nak masak ayam ni tak ada oven, jangan risau. Boleh guna teknik macam ni. Mudah je. Dengan ayam tu menjerit-jerit tak? Hidup lagi ayam ni. So kita tak apalah, kentut pun kentut lah. Dia Sekurang-kurangnya rohnya dah tenang di sini. Tidur baik je, dia tidur sekarang tu kan. Baik je. Arwah dulu, baik orang ni. Kita tengok Ustaz renovate ayam saya. Ni ada sebut karakter dia. dah letak dah tadi, tapi saya nak tambah sikit dia punya rasa tu naik. Simple je tambah-tambah ni. Dia tak apa. Jangan takut. Saya memang tak boleh tinggal sumek lah. Saya masak apa pun sumek memang tak pernah lah saya tinggalkan. Sumek ni kalau nak dapatkan daripada Wali Alam. Yang ni favourite saya. Superfood ni superfood. Sihat, campur dalam sayur ke, dalam makanan apa-apa pun dia akan jadi super punya. Ni jangan buang semua daun-daun apa daripada brokoli ni. Gunakan, jangan buang, rugi kalau buang.
kita masukkan sikit minyak zaitun untuk sayur-sayur kita ni. Pakai infinitum. Okay, ni pun daripada Walid Alam juga. Zah saja. Nampak. Chicken in the forest. Ni dia rupa ayam kita. Very nice. Kita bagi sahabat kita ni review. Nah. Okay. Okay, kita try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekali pelahap terus. 3. Satu kali gigit tak cukup, kena lagi sekali. Power. Oh, tu guys, tengok colour dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, juicy-nya. Garing kat luar, juicy di dalam. Ni Kenny Rogers ke? Okay guys, kalau nak sedap lagi, makan saja pun dah sedap lah. Saya makan tambah dengan cream cheese. Ni favourite saya ni. Beli daripada Walid Alam. Tengok. Biasanya cream cheese ni makan pun dah sedap lah. Tapi campur dengan ayam ni, tengok macam tu. Tapak ni. Okey, itu sahaja daripada kami untuk episod kali ini. Terima kasih kepada anda yang sudah subscribe YouTube kami. Jangan lupa untuk like video ini, dan lagi best, jangan lupa komen selepas menonton, okey? Yang pergi hiking bawa barang besar betul. Inilah kelebihan bila kita travel, betul-betul feel like local. Episod seterusnya, ikuti perjalanan trip Turki bagaimana kami explore sebuah canyon tersembunyi yang secantik fjord yang ada di Norway ataupun New Zealand, tetapi ada di Turki.